Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada Kuantan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja pada kali ini. Pertama kali Patik mewakili warga Parlimen Kuantan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah di atas perlantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Zarif Sofia selaku Raja Permaisuri Agong. Seterusnya Patik mewakili seluruh warga Parlimen Kuantan ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Baginda Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang telah memayungi negara dan rakyat sepanjang 5 tahun yang lepas dengan penuh hikmah dan bijaksana. Datuk Speaker, intisari titah diraja yang telah disampaikan oleh Seri Paduka Baginda pada minggu lepas mencerminkan keprihatinan Baginda yang sangat tinggi kepada rakyat. Seruan serta teguran Baginda adalah peringatan kepada mereka yang telah diamanahkan serta semua kita yang ada dalam Dewan pada hari ini agar menjalankan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh, adil dan saksama. Antara titah Yang di-Pertuan Agong ialah memastikan pengeluaran bekalan makanan harian dan bahan mentah mencukupi serta ditingkatkan bagi masa akan datang. Saya ingin menyentuh berkenaan beras putih tempatan di mana sehingga kini masih tidak mencukupi di pasaran. Pada bulan September lepas, saya turun meninjau di pasar raya sekitar Kuantan. Langsung tiada beras putih tempatan. Tinjauan terkini juga mendapati stok beras putih tempatan sangat sedikit dan cepat habis. Yang banyak di pasaran ialah beras putih import. Dahlah beras tempatan tidak cukup. Harga pula naik mendadak. Ketika isu beras kecoh pada masa tersebut, dalam satu berita menyebutkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan bahawa masalah bekalan beras akan diselesaikan dalam tempoh sebulan, manakala Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan akan bertiwikrama dalam isu kenaikan harga beras. Namun tindakan yang dilakukan ialah mengumumkan jenama baru beras putih tempatan kepada beras madani, yang sebetulnya beras mahal dah ni. Sebelum ini harga siling beras putih RM26 untuk 10 kilo. Beras madani harga naik kepada 30. Jadi beras ni betul lah sudah mahal. Pengumuman ini bukan pula diumumkan oleh menteri, tapi orang yang beri sokongan kepada PMX, orang baru yang beri sokongan kepada PMX yang umum. Saya pun hairan kenapa berlaku sedemikian. Ini bukannya bertiwikrama, tetapi lebih kepada drama. Bukan sahaja harga beras yang semakin mahal, tetapi macam-macam harga barang naik. Dan saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ketua Pembakang. Harga sayur naik, harga ayam naik semula, harga daging naik, harga ikan naik, telur semua naik. Tetapi masih ada yang menafikan kenaikan ini. Saya harap menteri dan ahli parlimen semua pergilah beli sendiri barang-barang keperluan ini di pasar-pasar. Persoalannya, bilakah isu keperluan asas rakyat seperti beras putih tempatan ini akan diselesaikan? Sesi lepas ramai ahli Dewan termasuk di kalangan blok pembakang dan blok kerajaan bertanya, adakah kartel yang menguasai pasaran? Sesi ini kita mahu jawapan yang menyeluruh berkaitan isu beras yang tidak selesai ini. Kita semua maklum pada hujung tahun lepas didedahkan kartel pengeluar makanan ayam. Saya menggesa kerajaan untuk mengambil tindakan menyiasat agar tiada kartel dalam pengeluaran makanan asasi rakyat termasuk beras, ayam, telur, tepung dan juga lain-lain. Datuk Speaker, anggota Perkhidmatan Awam adalah nadi penggerak polisi kerajaan serta merupakan agensi yang melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Oleh yang demikian, kita mestilah mengiktiraf dan menghargai peranan mereka jalankan bagi menjayakan agenda pembangunan negara. Anggota beruniform dan petugas keselamatan di kalangan anggota polis, tentera, bomba dan penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam menjadi benteng dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan negara.
Kaki tangan kesihatan menjadi benteng dikala kita diuji dengan pelbagai watak. Warga pendidik, guru-guru dan pensyarah sentiasa tekun membimbing anak-anak bangsa untuk melahirkan generasi pelapis kepimpinan negara. Pelbagai agensi dan jabatan bergerak melaksanakan hasrat dan cita-cita negara. Namun, kerajaan mengalami masalah. Apabila kerajaan mengalami masalah keuangan, timbul cadangan untuk memansuhkan skim pencen penjawat awam bagi yang baru dilantik. Seolah-olah kaki tangan awam ini menjadi beban kepada kerajaan. Saya ada terbaca luahan rakyat di media sosial, ya, dalam keadaan kerajaan berkira sangat dengan rakyat. Ada komen daripada netizen menyebut, dengan izin Datuk Ini Pertua, jika hospital perlukan darah, jangan pergi derma, tetapi jual atau minta bayaran pada hospital kerajaan. Hospital kerajaan satu beg 1,000. Hospital swasta kita minta 3,000 satu beg. Ini kata-kata netizen, Datuk Speaker. Parah situasi macam ni. Rakyat nak cas kepada kerajaan pula. Harap ianya tidak berlaku di negara kita. Walaupun komen tersebut nampak sinis, tetapi ianya mencerminkan keadaan rakyat yang terdesak dan keadaan ekonomi semasa. Saya ingin menyampaikan suara rakyat juga bahawa kerajaan perlu memantau jika ada aktiviti kartel di setiap kementerian dan jabatan, agar kos-kos yang dibelanjakan di kementerian dan jabatan adalah kos yang sebenar, bukannya kos yang melalui orang tengah atau kartel dengan hasrat dapat menjimatkan kos perbelanjaan negara secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, cadangan pihak kerajaan Madani untuk memansuhkan skim pencen kepada penjawat awam lantikan baharu dilihat tidak cermat dan terburu-buru tanpa memberikan cadangan alternatif kepada perubahan skim tersebut. Sepatutnya ia perlu dibincang dan dibahas di Parlimen agar semua rakyat Malaysia boleh memberi pandangan masing-masing. Kita juga mendengar saban hari tentang kejayaan pihak kerajaan menarik pelaburan ke negara kita dengan jumlah yang berbilion-bilion ringgit. Adakah hasil pelaburan itu tiada bahagian untuk digunakan sebagai perbelanjaan kerajaan bagi mengekalkan skim persaraan sedia ada? Adakah formula yang ada hanya dengan mengurangkan kos operasi dengan memansuhkan skim pencen kaki tangan sahaja? Jadi bagaimanakah penjimatan ini dari sudut lain telah dilaksanakan? Saya juga tertarik dengan idea sahabat-sahabat ahli parlimen pada minggu lepas yang mencadangkan agar pihak kerajaan meneroka pasaran baru di negara baru, dan kita tidak hanya tertumpu kepada Amerika Syarikat dan China semata-mata. Jadi bersikap jujur dan amanahlah dalam menjalankan tugas. Ingat pesan orang tua-tua, jika asyik mencari kesalahan orang, kita tidak akan mampu bergerak ke mana. Jika asyik mencari kesalahan sendiri, kita akan bergerak perlahan ke hadapan. Jika terus memandang ke hadapan, kita akan dapat berlari laju untuk sampai ke destinasi yang hendak dituju. Datuk Speaker, sehari dua ni ramai yang bercakap pasal bak kutih yang telah diiktiraf sebagai makanan warisan negara. Saya juga dengar macam-macam reaksi daripada masyarakat berkaitan perkara ini di luar dan juga di dalam Dewan ini. Jadi di luar sana, saya ingin menyatakan bahawa terlalu banyak pilihan makanan yang boleh digazetkan sebagai makanan warisan. Contohnya kami di Pantai Timur, termasuk Kuantan, ada sata, ada otak-otak, ikan bakar, nasi dagang, nasi kerabu, pulut kuning dan laksam. Semua yang saya sebutkan tadi, semuanya boleh dimakan oleh rakyat Malaysia. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian agar lebih fokus dengan mengambil peluang terhadap kesan kejatuhan nilai ringgit seperti mempromosikan tempat-tempat yang menarik di Malaysia kepada luar negara agar lebih agresif, agar pendapatan negara dapat dijana. Bak kata pepatah, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Datuk Speaker, konflik Palestin Israel masih lagi belum reda. Sejak perang tercetus pada 7 Oktober tahun lepas, dilaporkan lebih daripada 20,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 60,000 tercedera, di mana majoriti adalah di kalangan wanita dan kanak-kanak warga emas. Saya melihat di media sosial di mana seorang kanak-kanak yang begitu comel dan gebu tetapi menjadi kurus dan cengkung akibat ketiadaan makanan. Saya melihat anak-anak ibu bapanya sudah tiada, dan kita melihat tahanan tentera Palestin melepaskan tahanan-tahanan dengan sempurna, tidak cacat berbanding tahanan warga Palestin yang dibebaskan oleh tentera Israel. Inilah indahnya Islam, Datuk Yang di-Pertua. Menjaga tahanan sebaik-baiknya dan berdosa menyeksa walaupun berbeza fahaman termasuk dalam situasi perang.
Kita berhutang dengan mereka jika kita tidak berusaha semaksimal untuk membantu mereka. Pada bulan Ramadan yang semakin hampir, lebih kurang seminggu lagi, alangkah sedih dan pilu melihat mereka terus dibantai oleh rejim Israel, bahkan ketika mereka beratur untuk mendapatkan makanan. Apakah usaha pihak kerajaan dalam mengajak seluruh negara OIC dan wakil PBB agar gencatan senjata disegerakan sebelum menjelang Ramadan? Apakah usaha pihak kerajaan bagi menghantar bantuan, makanan dan ubatan kepada penduduk Palestin selain daripada jalan darat, sama ada laluan darat, laluan laut atau udara seperti cadangan kapal sebelum ini dengan kerjasama negara lain? Dan adakah kerajaan Malaysia akan mengambil langkah seperti Afrika Selatan untuk mengheret Israel sebagai penjenayah perang ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa? Kuantan ingin mencadangkan agar satu usul dibuat di parlimen ini, iaitu usul mengecam Israel susulan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Jika usul ini dibawa oleh kami di Blok PN, harap diterima, dan jika usul itu dibawa oleh pihak kerajaan, saya percaya rakan-rakan di PN di sini bersedia untuk menyokong. Ini adalah bukti kebersamaan kita dalam isu Palestin tanpa mengira parti politik, serta menunjukkan kepada masyarakat dunia bahawa negara kita tidak bersetuju dengan kekejaman tersebut. Datuk Speaker, akhirnya saya ingin menyentuh beberapa perkara di kawasan saya, Parlimen Kuantan. Pada tahun lepas, saya telah bangkitkan keperluan lebih 1,000 penduduk perumahan Indrapura Jaya Kuantan kepada sebuah surau. Jadi Alhamdulillah, Majlis Bandaraya Kuantan telah meluluskan tapak surau. Oleh itu saya mohon agar Jabatan Perdana Menteri, bahagian hak ehwal agama dapat membantu menyalurkan peruntukan bagi pembinaan bangunan surau yang setelah mereka menyewa rumah kedai lebih daripada 2 tahun. Yang keduanya berkenaan dengan fasiliti dan keperluan nelayan di Kuantan. Soalan saya pada minggu lepas berkaitan bekalan ais blok yang tidak mencukupi di Kuantan telah berlarutan lebih daripada 10 tahun. Saya ada hantar soalan lisan dan telah mendapat jawapan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Namun jawapan ini amat mendukacitakan saya dan para nelayan laut dalam. Jawapannya seolah-olah tiada masalah yang berlaku, sedangkan ketika ini bekalan air batu perlu dibuat secara tempahan, dan apabila masuk bulan Julai hingga Oktober, pada bulan ini ikan banyak dan mereka terpaksa menunggu giliran 10 hari untuk mendapatkan giliran bekalan air batu blok untuk turun semula ke laut bagi menangkap ikan. Saya berharap Menteri turun sendiri, berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan nelayan laut dalam agar masalah ini dapat diselesaikan. Masih berkaitan dengan nelayan, tetapi nelayan persisir pantai, mereka mengadu berkaitan nelayan asing dan mereka menggunakan pukat tunda. Keadaan ini menyebabkan habis semua bubu yang dipasang oleh nelayan tempatan, dikaut semuanya. Suka saya mencadangkan kepada pihak kerajaan agar memperbanyakkan membuat tukun di perairan kita agar aktiviti pukat tunda ini dapat dicegah. Pembiakan ikan lebih banyak seterusnya memberi pulangan hasil kepada nelayan pesisir pantai. Dan yang ketiganya ialah jalan yang rosak tidak rata masih lagi belum selesai. Jika lalu di kawasan ini dengan kereta melompat-lompat macam naik kuda. Kalau bawa motor, risiko kemalangan amatlah tinggi. Saya sendiri pun naik motor di kawasan-kawasan tersebut. Saya harap Kementerian KKR melihat isu ini dengan serius. Laluan yang saya maksudkan ialah di persekutuan FT183 dari Sungai Soi, Bandar Kuantan, di kedua arah di laluan FT230 Jalan Kempadang ke Ceruk Paluh. Dan yang terakhir, suka saya menyebut di sini bahawa Parlimen Kuantan kita ada banyak pantai yang cantik dan sangat berpotensi untuk dijadikan pusat pelancongan seperti Pantai Teluk Cempedak, Pantai Anak Air, Pantai Kempadang, Pantai Cempaka, Pantai Sepat dan Pantai Ceruk Paluh. Namun setakat ini hanya beberapa lokasi sahaja yang dibangunkan fasiliti asas. Saya mohon agar pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melihat peluang ini dan bincang dengan kerajaan negeri untuk bangunkan kawasan pantai di Kuantan bagi membuka peluang baru sektor pelancongan negara. Kuantan mohon mencadang. Sekian, terima kasih.